Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, untuk kelas hari ini kita akan sambung dengan topik yang seterusnya, iaitu topik 4.1.2, iaitu atau cara yang melibatkan struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey, untuk struktur kawalan pelbagai pilihan ni kita dah belajar kan dalam bab 3 kan, kita dah belajar apa tu struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey. Tengok kita akan apa yang awak akan dapat ataupun objektif pembelajaran kita pada hari ini. Iaitu objektif yang pertama, awak akan dapat memahami atau cara yang melibatkan penggunaan pelbagai pilihan dengan jelas. Okey. Yang ketiga, apa? Awak dapat menghasilkan atau cara yang melibatkan penggunaan pelbagai pilihan dengan betul. Okey. Awak akan dapat dua benda ni lah untuk topik yang kita pada hari ini. Okey. Okey, kita imbas kembali. Okey. Awak boleh buka buku teks awak untuk topik 4.1.2 ni. Awak boleh buka buku teks muka surat 96. Okey. Awak boleh tengok buku teks awak. Kalau awak tak jelas tengok dalam video ni, awak boleh tengok buku teks awak. Okey. Kita tengok, kita imbas kembali. Apa tu struktur kawalan pilihan? Dia ada 3. Kita dah belajar semua ni kan dalam bab 3. Yang pertama, pilihan tunggal. Yang kedua, dua pilihan. Dan yang ketiga, pelbagai pilihan. Kalau yang pilihan tunggal, dia hanya ada satu sahaja syarat. Okey. Kalau yang dua pilihan, dia ada 2 syarat. Dan untuk pelbagai pilihan ni, dia ada banyak syarat. Lebih daripada 2. Okey. Kalau kat sini dia ada berapa syarat ni? Ada 4 syarat. 4 atau lebih banyak lagi merupakan struktur kawalan pelbagai pilihan lah. Okey, untuk hari ini kita akan tengok yang pelbagai pilihan ni. Yang pilihan tunggal dengan 2 pilihan kita abaikan, kita akan tengok pelbagai pilihan hari ini. Okey. 4.1.2 atau cara yang melibatkan struktur kawalan pelbagai pilihan. Okey. Dalam pengaturcaraan, sesuatu program mungkin mempunyai beberapa pilihan arahan untuk dilaksanakan dalam keadaan tertentu. Maksudnya, awak nak pilih pilihan A. Okey, dia ada syarat dia. Apa syarat dia untuk pilihan A? Sama juga untuk yang pilihan B. Apa syarat dia? Okey, dia akan ada syarat-syarat dia untuk setiap pilihan lah. Okey. Pelaksanaan pilihan arahan ini bergantung kepada syarat-syarat yang tertentu. Struktur kawalan ini disebut pelbagai pilihan. Okey, macam saya bagi tahu tadi, dia bergantung kepada syarat-syarat yang tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya syarat-syarat yang dia tetapkanlah. Okey. Kita tengok. Okey, kita tengok Rajah 4.2 ni dalam buku teks awak. Rajah 4.2 menunjukkan apa? Dia menunjukkan laluan alternatif untuk menuju ke satu destinasi. Okey. Paparan aplikasi sistem navigasi ini menunjukkan 3 laluan alternatif. Okey. Dia ada 3 laluan. Okey, ini laluan pertama, laluan kedua dan laluan ketiga. Okey. Pemandu boleh membuat pilihan untuk laluan yang paling sesuai berdasarkan syarat-syarat yang dikehendaki. Okey, kita tengok syarat-syarat dia apa. Okey. Kita tengok laluan yang pertama. Tengok laluan yang pertama dulu. Laluan yang pertama ni, dia adalah sejauh 25.5 km, mengambil masa 32 minit untuk sampai ke destinasi. Laluan yang pertama ni, dia melalui tol. Okey. Dia singkat tapi melalui tol. Maknanya dia kena bayar tol lah. Okey. Bayaran kos perjalanan tu lebih lah. Okey, tengok laluan yang kedua. Laluan kedua, 51 minit sejauh 35.7 km. Kita tengok dengan laluan pertama tadi. Berbeza 10 km. Berbeza kan? Okey. Laluan yang kedua ni, dia tidak lalu tol. Dia tak ada tol. Maknanya dia lalu jalan biasa. Dan tengok jalan dia pun jam. Ada polis ni. Okey. Walaupun dia tak ada tol. Okey. Tengok laluan yang ketiga. Laluan yang ketiga menunjukkan 33 minit sejauh 35.8 km. Okey.
Maknanya laluan ni melalui tol juga. Okey. Melalui tol, jadi kalau dia nak cepat dia kena bayar lebih lah. Okey. Tengok syarat, apa syarat yang dia bagi. Syarat yang dia bagi. Pilihan laluan berdasarkan syarat-syarat berikut. A. Jika ingin sampai ke destinasi dalam masa yang paling singkat, maka laluan 1 dipilih. Okey. Dipilih laluan yang pertama. Sebab dia kalau kita nak sampai ke destinasi dalam masa yang paling singkat. Okey. Tengok B. Jika ingin menggunakan tol, jika ingin menggunakan tanpa tol, maka laluan 2 dipilih. Okey. Kalau dia tak nak bayar lebih, okey, dia cakap mahal sebab tol mahal, dia cakap. Jadi dia akan pilih laluan yang kedua, tanpa tol. Walaupun jauh, dia tidak kenakan bayaran yang lebih. Okey. Kita tengok C. Jika ingin menggunakan laluan yang paling dekat, maka laluan 1 dipilih. Okey. Syarat yang ketiga. Dia nak pilih laluan yang paling dekat. Maknanya dia akan pilih laluan yang pertama, laluan 1. Sebab apa? Jarak dia hanya 25.5 km. Jadi, tu 3 syarat yang dia bagi untuk 3 laluan yang berbeza. Okey. Untuk sampai ke satu destinasi yang sama. Okey. Dia akan mengambil masa yang berbezalah 3 laluan ni. Jarak pun berbeza walaupun destinasi yang sama. Okey. Kita tengok pula. Jadual 4.2 jenis pilihan yang digunakan dalam pengaturcaraan. Okey. Pengekodan yang digunakan. If, if-as, if-as, if dan else. Okey. If ni untuk apa? If untuk pilihan tunggal. If as untuk 2 pilihan, maknanya dia ada 2 pilihan saja. If ni 1 pilihan pun 1 syarat saja. Okey, untuk pelbagai pilihan dia akan guna if, as, if dan else. Okey. Kita tengok kejap lagi, kita tengok macam mana kita gunakan benda ni dalam aturcara kita. Okey. Kita tengok contoh dalam buku teks Sawuk Rajah 4.3. Sebagai contoh, aturcara yang memaparkan pernyataan mengenai umur pengguna apabila pengguna memasukkan umur mereka dalam bentuk digit akan mempunyai beberapa pilihan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan. Okey. Maknanya dia nak paparkan bila pengguna masukkan umur dia, dia akan paparkan sama ada dia dewasa, dia awal remaja, belia dan sebagainya. Okey. Nanti kita akan tengok macam mana dia buat benda ni. Okey. Kita tengok Rajah 4.3 menunjukkan sudokod bagi memaparkan pernyataan mengenai umur pengguna. Okey, tengok sudokod dia. Sudokod dia Rajah 4.3 ni mula masukkan umur, disuruh pengguna masukkan umur. Jika umur lebih daripada 59, dia akan paparkan output anda ialah seorang warga emas. Jika umur lebih daripada 30, paparkan anda ialah seorang dewasa. Okey, jika umur lebih daripada 14, paparkan anda ialah seorang belia. Okey, jika umur lebih daripada 12, paparkan anda ialah seorang awal remaja. Jika tidak, paparkan anda masih kanak-kanak. Jika semua ni tidak, dia akan paparkan anda masih kanak-kanak. Okey, tamat jika tamat. Kita tengok berdasarkan Rajah 4.3. Jika umur yang dimasukkan melebihi 59, mesej anda ialah seorang warga emas akan dipaparkan. Okey. Kita tengok yang ni lah. Dia akan paparkan yang ni. Dia akan paparkan yang ni. Okey. Tengok, jika umur yang dimasukkan melebihi 30, mesej anda ialah seorang dewasa akan dipaparkan. Okey, dia akan paparkan ni jika umur dia lebih daripada 30. Okey, jika umur yang dimasukkan melebihi 14, mesej anda ialah seorang belia akan dipaparkan. Okey, jika umur dia lebih daripada 14, dia akan paparkan anda ialah seorang belia. Dan yang keempat, jika umur yang dimasukkan melebihi 12, mesej anda ialah seorang awal remaja akan dipaparkan. Okey,
Okey, ni. Dia akan paparkan anda ialah seorang awal remaja. Jika kesemua 4 syarat tidak dipenuhi, mesej anda ialah seorang kanak-kanak akan dipaparkan. Okey. Dia akan paparkan mesej anda ialah anda masih kanak-kanak. Kita tengok kat sini dah berapa syarat yang ada? 5 syarat yang ada. Okey. Kita tengok pula carta alih. Rajah 4.4 menunjukkan carta alih bagi memaparkan pernyataan mengenai umur pengguna. Okey. Mula dia buat carta alih ni berdasarkan sudokod yang dibuat tadilah. Okey. Mula. Akan masukkan mula. Lepas tu masukkan output. Input. Masukkan input. Input. Masukkan input. Pengguna masukkan umur anda. Pengguna masukkan umur dia. Sama jika dia masukkan umur dia 14 tahun, dia akan pergi ke syarat yang mana. Tengok kat sini yang diamond ni ialah pilihan. Okey. Yang ni pilihan. Ditanya umur lebih besar, lebih daripada 59, dia akan tanya. Itu pernyataan, dia akan tanya. Jika ya, dia akan paparkan anda ialah seorang warga emas dan pergi terus ke tamat. Jika tidak, okey, jika bukan umur awak lebih daripada 59, dia tanya pula. Umur awak lebih daripada 30. Okey, kalau ya, dia akan paparkan anda ialah seorang dewasa dan dia akan pergi ke tamat. Okey, jika tidak, umur awak bukan lebih daripada 30, dia akan tanya lagi. Umur awak lebih daripada 14. Okey, kalau ya, dia akan paparkan anda ialah seorang belia. Okey, dan dia akan pergi tamat. Okey. Jika tidak, umur awak bukan 14, lebih besar daripada 14, lebih daripada 14 tahun. Dia akan tanya lagi, umur awak lebih besar daripada 12? Kalau ya, dia akan paparkan anda ialah seorang awal remaja. Kalau tidak, dia akan paparkan anda masih kanak-kanak. Okey. Dan dia akan tamatlah. Okey, ni contoh carta alih bagi memaparkan pernyataan mengenai umur pengguna. Okey. Tengok macam mana dia buat untuk struktur kawalan pelbagai pilihan ni, macam mana dia nak buat satu atau cara. Okey, tengok praktis aplikasi 4.2 ni. Okey, praktis aplikasi 4.2 dia nak suruh kita buat apa? Melakukan pelbagai pilihan berdasarkan algoritma dalam rajah 4.4 yang tadilah. Okey, yang saya terangkan tadi. Macam mana nak paparkan umur pengguna daripada sudokod dan carta alih. Dan sekarang dia nak kita bangunkan dalam nak suruh kita bangunkan atau cara tu dalam Scratch. Okey. Kita akan tengok macam mana kita nak bangunkan dalam Scratch. Okey, sekarang kita tengok macam mana. Okey, jadi itu sahajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap awak fahamlah mengenai apa? Mengenai atau cara yang melibatkan struktur kawalan pelbagai pilihan dan macam mana kita nak bangunkan atau cara yang melibatkan struktur kawalan pilihan ni. Okey. Saya harap awak boleh manfaatkan kelas kita pada hari ini. Awak cuba fahamkan apa yang kita pelajari hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk masa depan awak semua. Okey. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.